Saya jemput Yang Berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya nak menyentuh butiran 03 00 000 strategi pelaburan dan butiran 02 000 00 strategi fiskal. Puan Pengerusi, saya yakin dan percaya kemajuan dan pengukuhan ringgit kita berkait rapat kepada dua, pelaburan dan strategi fiskal kita. Dan sudah pasti permintaan dan penawaran inilah yang akan menentukan sama ada ringgit kita mengukuh atau tidak. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Bagan sebentar tadi yang menyatakan bahawasanya ringgit kita mengukuh pada hari ini RM4.64 berbanding pada 6 Oktober 2023 pada kadar RM4.73. Puan Pengerusi, kalau kita imbau pada tahun 2015, 2014, 2015, ketika itu kita menghadapi ringgit yang tidak mengukuh daripada RM3.18 ke RM4.34 akibat ketika itu adalah kenaikan harga minyak yang amat mendadak daripada penurunan harga minyak yang amat mendadak daripada 107 USD per barrel kepada 30 USD per barrel. Dan ketika itu ringgit kita tidak mengukuh. Dan ketika itu juga kerajaan telah menubuhkan satu tindakan yang dipanggil sebagai Special Economic Committee yang dipengusikan oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar dan beberapa lagi tokoh-tokoh ekonomi negara termasuk Azman Mokhtar. Dan ketika itu jawatan kuasa itu telah mencadangkan supaya BNM melakukan satu measure iaitu kita mesti mengarahkan requirement kepada pengeksport untuk menukar duit dalam tempoh 6 bulan kepada ringgit 75%. Tetapi apa yang saya dapat maklum, Puan Pengerusi, saya minta Kementerian Kewangan untuk mengesahkan. Pada tahun 2020, requirement tersebut telah direvokkan semula. Kenapa ini berlaku? Dan saya nak tahu apa jawapan dia. Puan Pengerusi, apabila kita membiarkan company-company yang membuat urusan di luar negara tidak menukarkan duit kepada kita, betul ada sedikit peningkatan kos dari segi kos perniagaan, tetapi yang paling pentingnya adalah kita mesti menunjukkan semangat patriotisme negara ketika negara memerlukan syarikat tempatan untuk menukar duit kepada ringgit. Yang Amat Berhormat Tan pun ada sebut 75% telah ditukarkan. Tetapi apabila saya meneliti 2020 telah direvokkan semula, dan kenapa ini berlaku? Sebagai contoh, Puan Pengerusi, kita satu syarikat yang saya tak nak sebut nama telah membeli sebidang tanah di Singapura dengan harga 538 juta Sing dollar. Kalau kita tukar kepada duit Malaysia, berarti kita mempunyai permintaan kepada ringgit negara kita kepada kadar 1.9 bilion ringgit. Dan sudah pasti kalaulah ini ditukarkan ke duit ringgit, ia akan mengukuhkan duit kita. Puan Pengerusi, kita selalu bercakap ringgit kita ini disebabkan outflow-nya datang daripada FDI. Dan saya yakin bukan FDI sahaja yang mengalir keluar. Kalau kita lihat di bursa, 380 million USD mengalir keluar. Tetapi juga kita mesti lihat satu elemen yang juga penting yang harus kita teliti dasar ini, iaitu DIA, Direct Investment Abroad, di mana syarikat kita membuat pelaburan di luar negara juga menyebabkan ringgit kita juga mengalir ke luar negara. Saya nak singkap sikit, Puan Pengerusi. Kalau kita lihat daripada tahun 2001 sehingga 2017, peningkatan DIA berada pada kadar 20.7% per annum. Bagus untuk negara kita. Kerana untuk menunjukkan negara kita ini mempunyai kemampuan berada di luar negara. Tetapi dalam keadaan kita hadapi krisis yang memerlukan semua syarikat milik Malaysia mempunyai semangat patriotisme untuk menukar duit atau mengembalikan pelaburan ke dalam negara kita, sudah pasti saya minta supaya kerajaan memikirkan
supaya tahun hadapan dan langkah yang segera untuk lakukan moratorium. Satu moratorium pelaburan khususnya kepada GLC dan GLIC supaya mereka mesti menumpukan pelaburan ke dalam negara kita. Puan Pengerusi, Sila Kulo. kalau kita, saya minta sikit. Saya minta Puan Pengerusi supaya kerajaan memikirkan DIA ini bukanlah banyak kita melabur di luar negara dalam sektor-sektor seperti property. Kita daripada sektor-sektor tersebut 65% disumbangkan dari segi services. Dan daripada 65% itu majoritinya adalah financial services. Kenapalah kita tak melabur di Busra Malaysia, Puan Pengerusi? Kenapa kita biarkan? Saya harap sangat perkara ini diberi penekanan supaya lihat semangat patriotisme negara kita dan kita dapat mengukuhkan ringgit kita. Yang terakhir, Puan Pengerusi, saya nak menyentuh berkaitan SST. Saya lihat bagus kalau kita dapat meningkatkan Ringkaskan. hasil negara kita. Cumanya saya nak minta penjelasan kepada Kementerian Kewangan berapa unjuran kutipan hasil tambahan apabila ditingkatkan 6% ke 8%. Dan saya dapat lihat kenyataan daripada Deloitte hanya 900 juta ringgit sahaja dapat dihasilkan daripada langkah cukai tersebut. Walaupun kerajaan MOF telah menjangkakan 3 bilion. Cumanya Puan Pengerusi, saya harap sangat apakah kaedah estimation dibuat? Kalau kaedah estimation dibuat tidak berdasarkan analisis yang baik, akhirnya ia akan menyebabkan perancangan perbelanjaan kita akan terjejas. Dan saya juga nak tahu apakah status U-Custom kerana saya nampak ada pertukaran tambahan yang tidak dibekalkan pada tahun lepas kepada SMK, Sistem Maklumat Kastam. Terima kasih. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya minta sangat Kementerian Kewangan bekalkanlah jawapan secara bertulis dan ucapan perbahasan peringkat dasar kerana setakat hari ini saya belum terima apa-apa jawapan daripada Kementerian Kewangan berkaitan isu yang saya bangkitkan semasa ucapan perbahasan. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar.